Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Jadi untuk seminar International Conference on Communication, Management and Humanities ICOMA 4 bagi tahun ini, saya bersama-sama rakan penyelidik yang lain ingin membentangkan satu hasil penyelidikan daripada satu geran penyelidikan kami, iaitu yang bertajuk Penggunaan Media dalam Kalangan Pengundi Muda ketika Pilihan Raya Umum ke-15 di Malaysia. Dan penyelidikan ini, kajian ini dijalankan pada tahun lepas sebenarnya, di mana kita cuba untuk melihat bagaimanakah pola penggunaan media khususnya dalam kalangan pengundi muda ini ketika pilihan raya umum ke-15 di Malaysia itulah. Dan saya dan juga rakan-rakan penyelidik yang lain merupakan dari Universiti Malaysia Sabah. Dan sebagai pengenalan untuk pembentangan ini, iaitu kita melihat bahawa bagaimana pola penggunaan media dalam kalangan pengundi muda ketika pilihan raya umum ke-15 di Malaysia. Kenapa kita mengangkat isu itu? Kerana ini sejajarlah ataupun rentetan daripada satu kelulusan, iaitu Parlimen Malaysia pada 16 Julai 2022 yang telah meluluskan RUU untuk meminda perenggan A Fasal 1 Perkara 119 Perlembagaan Persekutuan yang dibentangkan oleh mantan Perdana Menteri pada ketika itu, iaitu Tun Dr. Mahathir, bagi menurunkan umur yang layak mengundi daripada 21 tahun kepada 18 tahun. Justru pembaharuan ini sudah pastinya akan sebenarnya dikatakan mempengaruhi keputusan PRU yang perlu diadakan selewat-lewatnya pada tahun 2023, dan Alhamdulillah pilihan raya umum itu telah dijalankanlah pada November tahun yang lepas, kerana pendaftaran secara automatik yang diluluskan ini yang serentak dengan dua perkara di atas bakal menyaksikan sebenarnya penambahan 7.8 juta pengundi untuk seluruh Malaysia. Jadi kita melihat bahawa bila mana had umur itu telah diturunkan daripada 21 tahun kepada 18 tahun, dan kita melihat bahawa khalayak ini merupakan khalayak yang sangat muda, dan dalam masa yang sama kita boleh katakan mereka adalah khalayak yang masih dalam fasa remaja lagi. Dan kajian ini merupakan satu usaha yang menggunakan pendekatan kegunaan dan kepuasan, teori UNG itu sendiri, teori kegunaan dan kepuasan, di mana salah satu main assumption teori itu sendiri adalah khalayak itu bersifat aktif, khususnya golongan muda, khususnya golongan remaja. Justru ini yang trigger kita untuk melihat, since pengundi itu adalah hadir daripada golongan muda, bagaimanakah pula dengan pola penggunaan media dalam kalangan khalayak umur. Jadi rentetan daripada itu juga laporan-laporan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Telekomunikasi Multimedia Malaysia, misalnya SKMMM sendiri, mengeluarkan laporan bahawa penggunaan media dalam khalayak di Malaysia mencatatkan penggunaan yang sangat aktif dari saban tahun ke saban tahun. Justru ini mencetuskan persoalan kepada kita, bagaimana pula dengan pola penggunaan media dalam khalayak di Malaysia, khususnya golongan muda ini pada waktu musim pilihan raya umum. Kerana kita melihat berdasarkan kajian-kajian lepas, kajian McLeod dan Baker tahun 1981, kajian yang agak lama, Kay dan Johnson tahun 2002, dan yang terbaru Abid dan Harrigan tahun 2020 menunjukkan bahawa sememangnya wujud hubungan yang signifikan di antara penggunaan media sewaktu pilihan raya bersama-sama juga pencarian
sebarang maklumat berkenaan dengan isu-isu politik. Jadi ini yang trigger kita untuk melihat pengundi muda yang telah diturunkan had umur dari 21 ke 18 dan kita boleh identify mereka sebagai pengundi muda masih lagi dalam fasa remaja dan kita kaitkan pula dengan andaian teori kegunaan dan kepuasan itu yang melihat bahawa golongan muda ini merupakan antara golongan yang sangat aktif dalam penggunaan media mereka. Jadi ini yang mencetuskan kepada kita persoalan yang saya rasa cukup untuk menarik untuk kita jawab sebenarnya apakah sebenarnya ataupun bagaimanakah pola penggunaan media khususnya dalam kalangan pengundi muda itu. Dan ini yang mencetuskan atau ini yang menghadirkan objektif kajian, iaitu terdapat 3 objektif kajian dalam penyelidikan ini, which is kita tahu bahawa bila mana kita sebut tentang teori kegunaan dan kepuasan, sudah pastilah ia melibatkan 3 entiti utama, bukan? Yang pertama keperluan, yang kedua kegunaan dan juga yang ketiga iaitu kepuasan. The main assumption tentang teori itu adalah khalayak boleh menggunakan media yang sama tetapi sudah tentu bagi memenuhi keperluan, kegunaan dan kepuasan yang berbeza-beza. Justru ini yang mencetuskan kepada 3 objektif kajian ini, iaitu yang pertama kita mahu mengenal pasti apakah keperluan penggunaan media dalam kalangan pengundi muda ini. Apakah bentuk-bentuk keperluan lah jika diterjemahkan dalam bahasa mudahnya, apakah bentuk-bentuk keperluan yang mendorong penggunaan media dalam kalangan pengundi muda sewaktu pilihan raya umum ke-15 di Malaysia. Yang kedua, kita mahu melihat atau mengenal pasti faktor kegunaan media dalam kalangan pengundi muda sewaktu pilihan raya umum ke-15 di Malaysia. Dan yang ketiga iaitu mengenal pasti bentuk kepuasan media yang diperolehi dalam kalangan pengundi muda sewaktu pilihan raya umum ke-15 di Malaysia. Dan ini merupakan sedikit kajian lepas. Bila mana kita sebut tentang kajian lepas, ingin saya menyentuh sedikit tentang teori kegunaan dan kepuasan itu sendiri, di mana kebiasaan ataupun kajian-kajian yang melihat perilaku penggunaan media dalam kalangan khalayak sering sebenarnya menggunakan pendekatan kegunaan dan kepuasan ataupun UNG bagi memahami perilaku sebenar khalayak. Jadi berlandaskan kepada andaian khalayak yang bersifat aktif, teori ini turut menekankan bahawa khalayak akan menggunakan media yang sama seperti mana yang saya jelaskan di awal tadi bagi memenuhi keperluan kegunaan, kepuasan dan juga yang berbeza-beza lah sesama mereka, dan ini berjaya dibuktikan oleh sarjana-sarjana lepas. Dan bila mana kita melihat pula bagaimana pendekatan teori UNG itu digunakan dalam memahami penggunaan misalnya pada ketika waktu pengundian. Dan secara umumnya pendekatan teori kegunaan dan kepuasan memanglah seringkali dijadikan sebagai satu pendekatan, atau saya suka gunakan satu analogi iaitu saya andaikan teori kegunaan dan kepuasan itu sebagai kacamata untuk kita melihat pelbagai jenis perilaku penggunaan media khalayak. Dan jika kita lihat kajian-kajian lepas, media sosial misalnya Facebook dilihat sebagai salah satu platform media yang mampu untuk mempengaruhi pendapat khalayak sewaktu pilihan raya di Poland. Jadi kita melihat bahawa sememangnya penggunaan media ini mempengaruhi dalam pendapat khalayak itu sendiri. Ini menurut kajian oleh Shmalevska pada tahun 2018, dan Rich Newman tahun 2020 mengatakan bahawa penggunaan media iaitu media sosial dalam khalayak muda di Britain sewaktu pilihan raya di negara itu sebenarnya semakin mendapat tempat, which is semakin mendominasi lah. Dan Facebook dijadikan sebagai satu sumber maklumat dan hiburan utama dalam kalangan pengundi Cina di Malaysia ketika pilihan raya umum yang ke-14. Ini kalau ikut kajian Chang dan juga Tam tahun 2016 lah. Dan tidak dinafikan juga sosial media menawarkan pelbagai bentuk kepuasan sebenarnya kepada khalayak itu sendiri yang menggunakan platform tersebut. Misalnya kajian yang dilaksanakan oleh Abid dan juga Harigan pada tahun 2020 yang
mendapati bahawa sosial media menawarkan kepuasan hiburan dan maklumat kepada pengundi muda. Justru untuk menerangkan metodologi dalam penyelidikan ini, kajian ini menggunakan sepenuhnya pendekatan kuantitatif, iaitu satu kajian survey, mengedarkan borang soal selidik secara dalam talian Google Form dan seramai 414 responden yang terlibat di dalam penyelidikan ini, dan mereka ataupun responden yang terlibat itu adalah pengundi muda yang berusia di antara 18 hingga 29 tahun, dan responden terdiri daripada pelbagai negeri. Ada yang dari Sabah, Sarawak, Selangor, Johor, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Dan ini dapatan kajian yang ingin dikongsikan dalam seminar pada kali ini, iaitu bila mana kita melihat jadual yang pertama ini merujuk kepada demografi responden, dan kita melihat bahawa seramai 35.4% responden adalah daripada Bumiputra Sabah dan Sarawak. 24.1% adalah responden yang terdiri daripada etnik Melayu, 23.2% adalah responden daripada etnik Cina, dan selebihnya 17.3% adalah responden yang terdiri daripada etnik India. Dan jika kita lihat pemboleh ubah jantina di sini, responden perempuan agak tinggi berbanding responden lelaki, iaitu perempuan mencatatkan 60%, manakala selebihnya iaitu 40% itu adalah responden yang terdiri daripada jantina lelaki. Dan jika kita lihat pecahan umur di sini, 18 hingga 20 tahun, responden yang berusia 18 hingga 20 tahun itu adalah seramai 63.8%, manakala selebihnya 36.2% itu adalah responden yang daripada umur 21 hingga 29 tahun. Dan kami juga tanyakan kepada responden ini, adakah pada pilihan raya umum yang ke-15 itu merupakan first time mereka ataupun pertama kali mereka mengundi. Maka seramai 344 responden mengatakan bahawa itu adalah pertama kali mereka mengundi, manakala selebihnya 70 orang ataupun 16.9% mengatakan bahawa itu bukan pertama kali mereka mengundi. Dan kami juga turut menanyakan penggunaan media yang aktif lah, yang mereka gemar akses ataupun yang mereka gemar gunakan ketika during pilihan raya umum yang ke-15 itu. Dan kita melihat bahawa ini sesuatu yang agak menarik. Saya rasa TikTok dan juga WhatsApp itu mendominasi penggunaan yang paling utama. Ini diikuti pula oleh Facebook, Instagram, YouTube. Dan kita melihat di sini 3 media konvensional, televisyen, radio dan surat kabar itu berada di kedudukan yang di bawah sekali. Dan apa yang boleh dapat kita simpulkan di sini, kesimpulan awal kita boleh andaikan bahawa pengundi muda di Malaysia pada ketika pilihan raya umum yang ke-15 itu lebih berkecenderungan untuk menggunakan new media lah, TikTok, WhatsApp, Facebook, Instagram dan juga YouTube. Jadi untuk hasil dapatan kajian yang mana menjawab objektif yang pertama, iaitu objektif pertama kita tadi, iaitu kita mahu mengenal pasti bentuk-bentuk keperluan yang mendorong penggunaan media dalam kalangan pengundi muda sewaktu pilihan raya umum ke-15 di Malaysia, di mana kita ukur 3 bentuk keperluan dan tidak dapat dinafikan bahawa keperluan kognitif itu masih mendominasi. Okey, dari segi keperluan maklumat, dan ini diikuti oleh keperluan untuk adanya panduan kepada mereka sewaktu pilihan raya, dan juga keperluan penyepaduan sosial itu.
Justru untuk objektif yang kedua pula, kita mahu melihat apakah bentuk-bentuk ataupun apakah faktor-faktor kegunaan media dalam kalangan pengundi muda sewaktu pilihan raya ke-15 di Malaysia, dan kita melihat bahawa pencarian maklumat itu pun mendominasi, dan ini kita boleh hubung kaitkan tadi dengan keperluan kognitif. Iaitu keperluan kognitif, kita faham bahawa itu adalah keperluan untuk maklumat, dan of course sebenarnya penggunaan media pada ketika itu berlegar-legar dalam konteks maklumat. Okey, ada yang mahu mencari maklumat tentang calon yang bertanding, ada yang mahu membaca manifesto parti yang bertanding, ada yang mahu mengikuti perkembangan kempen calon dan parti yang bertanding, dan ini merupakan sesuatu maklumat yang ingin diketahui oleh pengundi muda itu. Dan dalam masa yang sama pula kita juga melihat bahawa media pada ketika itu dijadikan sebagai salah satu platform untuk berkongsi maklumat. Tidak kisahlah memberikan komen, berkongsi maklumat dalam isu politik dalam ruangan media sosial, ada yang mahu berkongsi maklumat berkaitan politik yang diperolehi melalui media kepada ahli keluarga, dan dari konteks hiburan juga, kegunaan sebagai hiburan. Jadi ini antara bentuk-bentuk faktor kegunaan media lah yang kita berjaya ukur dalam konteks penggunaan media dalam kalangan pengundi muda di Malaysia. Dan bagi objektif yang terakhir, iaitu objektif yang ketiga ini, kita mahu melihat apakah kepuasan penggunaan media dalam kalangan muda ketika pilihan raya umum ke-15 di Malaysia, dan kita mendapati bahawa kepuasan pengawasan, surveillance itu merupakan satu kepuasan yang paling ketara diperolehi, iaitu golongan-golongan pengundi muda ini merasakan bahawa mereka akan sentiasa dekat dengan persekitaran, memenuhi perasaan ingin tahu dan ingin sentiasa dimaklumkan mengenai sebarang isu politik dan apa-apa saja maklumat tentang pilihan raya, dan juga memantau isu politik. Okey, itu antara kepuasan yang paling dekatlah dalam penggunaan media. Mereka merasakan semakin dekat dengan isu-isu yang ingin mereka dapati. Dan kepuasan yang kedua kita lihat dari perspektif kepuasan mudah. It's very convenient to use sebenarnya media itu sendiri, which is kalau kita lihat di sini mudah untuk mendapatkan maklumat mengenai isu politik dan pilihan raya pada bila-bila masa, dan ini kita boleh kaitkan sebenarnya dengan teknologi determinations. Bila mana kita sebut tadi, kita lihat bahawa khalayak golongan pengundi muda ini mereka cenderung tendensi itu lebih kepada penggunaan TikTok, Instagram, dan kita tahu bahawa platform ataupun gadget yang digunakan untuk mengakses ke semua berita dan apa sahaja misalnya adalah menerusi smartphone dan juga telefon pintar, dan ini yang refleks kepada kepuasan mudah itu sendiri. Okey, mampu mengetahui isu politik dan maklumat dengan segera since kita ada, we have our own social media dan sebagainya. Mudah untuk berkongsi dengan cepat menerusi social media dan sebagainya. Dan kepuasan yang terakhir sekali iaitu dari perspektif perbincangan interpersonal, iaitu berbincang maklumat baharu mengenai isu politik dan pilihan raya bersama keluarga dan juga rakan, berkongsi pengalaman dan juga pengetahuan mengenai isu politik dan hal-hal pilihan raya bersama dengan rakan ahli keluarga, dan dalam masa yang sama mereka mengatakan bahawa ya, kami dapat berbincang mengenai sebarang isu politik yang tular dan juga viral menerusi media-media yang mereka akses. Jadi kesimpulannya, hasil daripada penyelidikan ini, kita boleh mengatakan bahawa keunikan pelbagai ciri media ini telah memberikan pelbagai bentuk keperluan, kegunaan dan kepuasan dalam kalangan khalayak. Dan ini saya ulas semula, di mana bila mana kita sebut tentang kegunaan dan kepuasan itu sendiri, andaiannya adalah setiap orang, individu, khalayak itu pasti akan menggunakan media yang sama, tetapi sudah tentu bagi memenuhi keperluan, kegunaan dan kepuasan yang berbeza. Ada yang mahu memenuhi keperluan kognitif, ada yang mahu memenuhi keperluan guidance, ada yang mahu memenuhi keperluan
perbincangan interpersonal misalnya. Dan dalam membincangkan pula konsep keperluan, tidak dinafikan bahawa keperluan kognitif dalam konteks penyelidikan ini masih mendominasi sebagai keperluan utama, iaitu keperluan untuk maklumat itu. Halayak pengundi muda di Malaysia diterjemahkan sebagai halayak yang sememangnya memerlukan keperluan maklumat yang sangat kritikal sewaktu pilihan raya. Dan bagi konsep kegunaan pula, pencarian maklumat jugalah masih mendominasi juga, dan ini menjawab kepada keperluan kognitif yang diperolehi sebelum ini. Dan kajian ini hasil dapatannya mempunyai satu sedikit persamaan dengan kajian lepas yang dijalankan oleh Cheng dan juga Tam tahun 2016, di mana dan juga Abi dan juga Harrigan pada tahun 2020, di mana kedua-dua penyelidikan yang dijalankan oleh sarjana ini mengatakan bahawa yes, pencarian maklumat itu merupakan salah satu faktor penggunaan media yang sangat kritikal sewaktu during elections ataupun dalam mengetahui isu-isu semasa lah. Dan dari segi kepuasan pula, kajian ini melihat kepuasan pengawasan, surveillance itu merupakan kepuasan yang paling banyak diperolehi, which is khalayak muda ataupun pengundi muda ini merasakan bahawa dengan mengakses kepada media itu, mereka akan semakin dekat dengan persekitaran, mereka tidak akan ketinggalan dengan sebarang isu yang berkait rapat dengan pilihan raya ataupun isu politik. Jadi itu sahaja untuk pembentangan penyelidikan daripada ahli kumpulan kami, dan saya juga ingin merakamkan ataupun mengambil kesempatan untuk merakamkan jutaan terima kasih kerana penyelidikan ini merupakan satu penyelidikan daripada Grant Agensi Kerajaan LPK 2207 yang diambil daripada isu dan cabaran pelaksanaan undi 18 di Malaysia, suatu kajian awal. Jadi kami cuba untuk melihat bagaimanakah perspektif pola penggunaan media dalam kalangan khalayak pengundi muda khususnya di Malaysia pada tahun lepas. Jadi itu sahaja. Assalamualaikum. Sekiranya ada apa-apa persoalan, bolehlah hubungi saya di talian 0138647928 ataupun email di aisah.meri@ums.edu.my. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan.